السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، ثم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Tuan-tuan, marilah kita mulakan kuliah pada malam ini dengan sedekahkan Fatihah kepada Haji Fauzi kita dengan Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Taala bagi kepada kita ruang dan peluang dan masa, masih lagi kita hidup di bumi Allah Ta'ala ini, meneruskan kehidupan kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencari keridhaannya, mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini perlulah bersungguh-sungguh. Sementara Allah Ta'ala bagi kesihatan, Allah Ta'ala bagi umur yang panjang, gunakanlah dengan sebaiknya. Allah Ta'ala bagi rezeki yang banyak, sedekahkanlah sebaiknya, sebab yang kekal itu adalah apa yang kita sedekahkanlah. Makan habis, bagi kat orang, bagi kat surau, bagi orang susah, bagi dekat masjid dan sebagainya. Itulah yang datang pada hari akhirat nanti. Tengok-tengok semua itu berkat dan semua itu ditulis dan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita nak sambung pengajian kita dengan menggunakan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, perbincangan tentang hadis hukum. Jadi kita dah sampai kepada hadis yang ke-6. Jadi saya baca hadisnya, insya-Allah. Wa an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam hadis yang ke-6 ini meriwayatkan ataupun menakalkan kepada kita satu hadis. Dia sebut wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna hadis ni adalah dan dari seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Lagi kita terang macam mana boleh seorang lelaki tak kenal siapa dia, sahabat. Lagi kita masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tadi berkata yang tak kenal siapa dia ni, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
perempuan mandi dari lebihan sisa air lelaki, atau lelaki dari lebihan sisa air perempuan, dan manakala boleh pula jika keduanya mengambil air bersama-sama. Jadi ini terjemahan kepada hadis inilah. Jadi kita nak masuk tentang perbincangan hadis ni. Jadi secara umumnya hadis ni berkaitan dengan larangan mandi lelaki dan perempuan dengan air lebihan. Air lebihan ni apa dia? Saya pun kita tengok juga satu-satu. Saya akan terang satu-satu. Macam takut pada ustaz ni kan main mana pula ni. Nanti kita terang satu-satu. Jadi perbincangan hadis ni yang pertama, dia sudut sanad dia. Dia sudut sanad ni tadi itulah yang an apa ni. Yang pertama dia kata Imam Baihaqi rahimahullah, dia ada komen sikit. Dia kata macam mana hadis ni boleh diriwayatkan oleh seorang sahabat yang tak tahu nama. Wa an rajul, sebut benda ni oleh Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni Syekhul Islam fil hadis, Syekh Islam dalam hadis. Kira orang yang paling banyak berkhidmat kepada ilmu hadis ni antaranya Imam Ibnu Hajar lah, Al-Asqalani. Jadi kata Imam Baihaqi, dia kata dalam riwayat hadis ni ada seorang yang mana laki tidak kenal, sahabat. Dia kata sahiban Nabi, seorang laki yang bersahabat dengan Rasulullah tapi tak tahu nama. Jadi kalau dalam kita belajar ilmu hadis, kalau selain daripada sahabat, contohnya tabi'in, antara tabi'in siapa dia? Contohnya Sa'id bin Musayyab tu, ataupun Sa'id bin Musayyib, itu tabi'in lah. Ibnu Syihab Az-Zuhri, itu tabi'in lah. Kalau nama dia pun ni tak tahu, contohnya daripada tabi'in, yang tabi'in ni tak tahu, tak kenal, tiba-tiba an Abdullah bin Umar contohnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis tu automatik jadi dhaif sebab nama tabi'in tak kenal. Dalam perbincangan ilmu hadis, sahabat ni siapa-siapa pun yang riwayat, depa ini dikira hadis mereka hadis yang sahih. Siapa-siapa pun sahabat, walaupun tak dia sebut nama. Dalam kaedah ilmu hadis dia kata ibhamus sahabi la yadurru. Ibhamu maksud dia tak kenal siapa itu nama sahabat itu, la yadurru, tidak memudaratkan hadis tersebut. Jadi itu sepakat semua ulama ilmu hadis. Tapi kalau bawah-bawah ada terputus kat mana-mana, tak kenal daripada fulan, siapa dia fulan ni, tak tahu nama, selain daripada sahabat, maka hadis tu automatik boleh jadi dhaif, dan bahkan boleh jadi mungkar dan boleh jadi hadis maudhu'. Jadi dari situ tak ada masalah lah pada hadis ni, walaupun ada Imam Baihaqi, tapi dari sudut sanad dia tidak ada masalah, walaupun nama sahabat itu tidak dikenali. Yang seterusnya dia kata berkaitan dengan perbincangan hadis ni, yang pertama air lebihan sisa. Apa itu air lebihan sisa ni yang kita sebut tadi ni? Air lebihan sisa ini adalah sisa air di dalam bekas yang telah digunakan. Bekas tu yang mana kalau kata dekat Masjid Surau ni lah, katalah satu besen itulah yang digunakan oleh orang lelaki untuk mandi, dan besen tu jugalah, walaupun cedok lah, besen tu jugalah digunakan oleh orang perempuan untuk mandi. Itu lebihan yang ada dalam bekas tersebut, bukan lebihan yang jatuh daripada dia. Itu confirm air mustakmal, itu lain cerita. Yang ni orang lelaki dengan orang perempuan menggunakan air besen yang sama, air yang ada dalam besen yang sama. Kalau dekat Masjid Qolah, sebab Qolah ni dia besar, jadi tak ada lah isu sangat. Tapi secara umumnya perbincangan ni, hadis ni menyebut bahawasanya itulah air lebihan sisa dalam besen tu. Jadi dia kata ada ulama yang berpandangan bahawa larangan adalah air sisa lebihan yang jatuh dari tubuh lelaki maupun perempuan. Ada ulama kata bukan air dalam besen. Kalaupun cedok dah, air yang mana kalau yang Rasulullah larang ini adalah air yang tumpah daripada badan orang mandi.
Tu confirm lah, tu semua sepakat lah. Sebab tu tuan-tuan, hadis ni secara zahirnya dia bercanggah dengan hadis yang seterusnya ni, hadis yang ketujuh. Itu tak pernah dengar, memang tak pernah dengar, sebab dia bercanggah dengan hadis yang seterusnya. Akhirnya ulama menghukumkan bahawasanya larangan yang Rasulullah SAW larang itu adalah larangan secara makruh sahaja. Maksudnya laki dan perempuan kalau pakat duduk cedok dalam besen yang sama tidak menjadi masalah, makruh lah, bukannya haram. Cumanya apakah hikmah Rasulullah SAW larang perkara tersebut? Kata sebagian ulama adalah supaya memisahkan antara, contohnya tandas laki dan tandas perempuan, pisah, supaya tak sekali. Sebab apa? Sebab dia kata benda itu boleh timbul syahwat, boleh timbul syahwat kepada golongan lelaki dan wanita lah, sama lah. Bila duk pergi cedok dalam besen yang sama, bekas yang sama, benda tu boleh timbul syahwat. Jadi larangan itu larangan makruh lah. Sebab itu pada awal-awal Islam dahulu, sebelum dilarang, sebelum arahkan untuk pakai hijab, pakai tudung, jadi pakat sama-sama semua pakat duk ambil wuduk tempat yang sama dan sebagainya. Bila turunnya larangan aurat, hijab dan sebagainya ini, pakai tudung dan sebagainya, berpisahlah tandas itu. Sampailah ke hari ini kita tengok mana-mana masjid surau pun dekat Malaysia ke dekat mana-mana dunia pun memisahkan antara dua itu. Padahal tak ada masalah pun kalau nak pergi cedok, tapi hukum dia makruh lah. Jadi kenapa? Kerana ada larangan daripada Rasulullah SAW dalam hadis ni. Cuma larangan dia macam saya sebut, larangan makruh tanzihi. Makruh tanzihi ni makruh yang ringan, dia tidak membawa kepada haram. Jadi itu hikmah larangan itu. Kita tak ada faedah, ada faedahnya. Jadi sebab itu kita pun kalau boleh dalam perbincangan ini, sagi hadis yang seterusnya ni baru kita tengok ada hadis yang lain yang cerita bahawasanya diharuskan pula macam mana. Jadi dalam hadis ni juga ulama bincang, dia kata hukum makruh tadi ini terpakai kalau bukan pada suami isteri. Mandi pada bekas yang sama itu, kalau bukan suami isteri maka hukumnya makruh. Mahram macam mana Ustaz? Tak sebut. Bagi saya elok asingkan jugalah kalau boleh asing. Kalau rumah kita tu besar elok, yang ni tandas untuk anak-anak lelaki, yang ni tandas untuk anak-anak perempuan, kalau boleh lah. Cuma dia tidaklah ada larangan khusus. Nak kata bahawasanya ulama kata kalau yang makruh itu sebab selain daripada suami isteri tak ada masalah. Sebab ada hadis yang Rasulullah memang mandi dengan isteri dia menggunakan satu besen, bahkan mandi bersama-sama. Tadi kita baca hadis tu. Yang seterusnya dalam hukum hadis ni juga dia kata harus, jika suami isteri tak ada masalah. Tuan-tuan cebok lah macam nak pergi tibah kat dia ke, simbah lah, tak ada masalah. Laki suami isteri tak ada masalah. Nak kata Islam menjaga intimnya hubungan suami dan isteri ni, tidak ada masalah. Lagi dia kata mencedok dari bekas bukan mencelup jika digunakan berlainan. Jadi kalaulah juga satu kawasan tu akhirnya ayak katalah ada bahagian ni sahaja, jadi kat situlah orang lelaki nak ambil uduk, kat situlah orang perempuan pun nak ambil uduk. Nak buat macam mana Ustaz? Adalah dia cedok, semua kena cedok, tak boleh celup. Jangan celup, pergi cedok. Dan juga yang disebut juga dalam hadis ni, kata ulama bahawasanya suami isteri sunat mandi bersama dengan mencedok dari bekas yang sama. Jadi bolehlah tu boleh pakai praktik ya. Baik, jadi hadis yang ketujuh ini, yang perbincangan yang agak panjang, nak tunjukkan bahawasanya bagaimana Rasulullah SAW pernah mandi dan sebagainya dengan isteri-isteri baginda SAW. Jadi hadis yang ketujuh, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasil limunata.
akhrajahu Muslimun. Wa li ashabis sunan اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا ينجب أو لا يجنب صححه الترمذي وابن خزيمة. Jadi dalam hadis yang ketujuh ni ada dua hadis sebenarnya, tapi Imam Ibn Hajar gabungkan jadi satu poin je. Hadis yang ketujuh. Hadis yang pertama dia kata daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari air lebihan sisa Maimunah radhiyallahu anha. Tadi kan dia kata boleh, betul tak? Larangan yang pertama kita baca hadis tadi, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan mandi dari lebihan sisa air lelaki. Sebab tu saya kata hadis yang ke-6 tadi ni macam ada bercanggah dengan hadis yang ke-7. Jadi dia kata dekat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggunakan air lebihan sisa Maimunah radhiyallahu Maimunah ni radhiyallahu anha ummul mukminin lah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu hadis lagi dan diriwayat oleh ashab kitab sunan. Ashab kitab sunan ni pemilik kitab sunan lah, yang kat sini sebenarnya riwayat Imam Tirmizi rahimahullah. Daripada riwayat Ibnu Abbas, sebahagian isteri Nabi SAW mandi dengan menggunakan air dari bekas tempayan ataupun besen bekas. Lalu Nabi SAW datang hendak mandi dengan air tu. Dia pun mandi guna air tu. Lepas tu Rasulullah pun nak bagi mandi guna air yang sama, yang ada dalam bekas besen yang sama. Maka berkatalah isterinya, salah seorang isterinya berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya aku dalam keadaan junub. Aku mandi tadi ni wahai Rasulullah dengan besen tadi tu, bukan mandi tak junub. Kalau mandi tak junub, ayat tu tak jadi mustakmal, tak ada masalah apa. Tapi aku mandi dalam keadaan yang junub. Aku sentuh air tadi, aku ambil dan sebagainya. Seolah-olahnya dia nak kata bahawasanya air tu kok jadi najis lah, ataupun jadi air mustakmal lah. Tak boleh nak mandi junub lah wahai Rasulullah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Dengan dia mengambil air itu daripada cebok, daripada air tersebut, dia mandi dengan air tersebut, air tersebut tidak bertukar menjadi junub, kecuali air yang mana dia mandi dengan air itulah, yang jatuh dekat dia tu, itu tak boleh lah. Tapi yang dalam bekas tu, nak ambil daripada bekas yang sama, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Walaupun kata ulama bincangan, kalaulah macam mana kalau ada terpercik air masuk dalam bekas tu, boleh pakai ke tidak boleh pakai? Jadi kata ulama, kalau air itu banyak, lebih pada 2 kolah ni bukan besar mana pun, lebih kurang besar ni lah kot. Itu kita pernah bincang berapa meter dan sebagainya. Kalau kesempatan nanti saya bawa sampel berapa dia punya, nampak besar ni 2 kolahnya. Jadi ulama kata kalaulah air mustakmal itu macam bercampur dengan air yang mana ada 2 kolah ni, terpercik dan sebagainya, hukum dia sama macam najis lah. Kalau masuk tengok bertukar ke tidak warna, bau ataupun tak, air itu macam biasa. Dan dimaafkan jika air itu terpercik sikit-sikit, kita tak perasan, dimaafkan, tak ada masalah. Yang penting jangan duk pergi celup lah tu, pergi terjun lah tu, habis air tu kan. Nak terjun pergi hulu yam ke, pergi mana hulu langat ke apa ke, pergi terjun. Jangan duk terjun layak tu kan. Swimming pool ke kan, swimming pool ke, terjunlah ayak berapa banyak, itu tidak menajiskan lah. Cuma tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan pergi ke hotel, tuan-tuan malam tu bersama dengan isteri, tak salah, tak usah dulu pergi terjun mandi junub dalam kolah tu. Mandi dah dekat rumah. Kadang-kadang pelik semua, aku nak mandi junub, nak try pergi mandi lah, pelik. Mandi dekat rumah lah. Kita takut ayak tu dah terlalu banyak sangat orang mandi junub.
Jadi kelamaan tak tahu, kita pun tak tahu proses ayat tu macam mana, ditukar ke tak ditukar ke apa ke. Jadi kita ambil apa nama ni, dia panggil ambil ihtiyat, hati-hatilah, senang mandi kat bilik betul nak pergi terjun sini pun Nabi dah terjun. Ni duk buat try pelik-pelik kan kadang-kadang. Baik, dalam perbincangan hadis ni, yang pertama di sudut sanad saya sebut tadi ada dua, dalam yang ketujuh ni ada dua hadis. Yang pertama riwayat Imam Muslim, confirm sahih lah, tak ada masalah lah. Yang kedua riwayat Abu Dawud, Imam Tirmizi dan juga Imam Khuzaimah. Mereka pun mensahihkan hadis yang mereka riwayat yang kedua tadi itulah, yang mana Rasulullah nak mandi dengan air yang dimandi apa ni, ataupun bekas yang dimandi oleh isteri-isteri baginda. Jadi hadis yang kedua tadi itu pun hadis merupakan hadis sahih. Jadi bila hadis sahih pun kita boleh bincang hukum dia. Kalau hadis tu tak sahih, kita tak bincang hukum lah. Tak apa, tak hadis sahih ni kita ambil sebagai kod-kod lah. Kalau ada macam nak kuatkan hukum mana-mana ke, boleh pergi refer kepada dia. Tetapi untuk jadi base kepada hukum tak boleh. Hadis dhaif. Hadis sahih dan hasan boleh. Jadi bila kita tahu hadis ni sahih, maka kita boleh bersandar kepada dia untuk mengeluarkan hukum. Yang kedua, perbincangan berkaitan dengan perawi-perawi, sahabat-sahabat dan perawi dalam hadis ni lah. Yang pertama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni masyhur lah, semua orang tahulah, anak kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas ni dia punya sepupu lah, sepupu baginda. Cuma sepupu baginda yang agak kecil. Rasulullah meninggal umur dia 13 tahun. Kecil ya, form 1. Rasulullah pernah berdoa kepada dia, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah, bagilah kepada dia memahami faqihu fid din, bagilah dia faqih dalam ilmu agama, dan ajarlah kepada dia ilmu tafsir. Sebab tu dia antara fuqaha sahabat. Antara faqih dalam kalangan sahabat ni adalah Abdullah bin Abbas. Begitu juga dia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Dia 13 tahun, lahir 3 tahun sebelum hijrah. Dan dia keluarga Al-Abbas ni adalah keluarga yang terakhir berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia pun orang terakhir. Habis Al-Abbas berhijrah, habislah pintu hijrah itu ditutup ke Mekah ke Madinah lah. Rasulullah kata la hijrata ba'dal yaum. Habis daripada Fathu Makkah tidak ada lagi hijrah. Yang ada adalah niyatun wa jihad, niat dan juga jihad pada jalan Allah. Jadi Al-Abbas golongan yang terakhir sampai kepada Mekah untuk berhijrah. Sebab tu ada bincangan ulama macam mana Abdullah bin Abbas ni jumpa Rasulullah ni sat-sat ya, tapi dia di kalangan orang yang riwayat hadis banyak. Maksudnya dia tak dengar direct pada Rasulullah pun. Begitu juga Abu Hurairah yang masuk Islam pada tahun, ataupun datang ke Madinah pada tahun ke-7. Abu Hurairah masuk Islam awal ya, tapi dia pindah ke Madinah itu lewat. Begitu juga Sayyidatina Aisyah riwayat hadis yang kedua ataupun yang pertama dalam Sahih Bukhari berkaitan dengan turunnya wahyu. Kalau kita buka Sahih Bukhari bab yang pertama adalah bab iman. Dalam bab iman tu ada nuzul al-wahyi, turunnya wahyu. Hadis berkaitan turunnya wahyu. Turun wahyu ni bila tuan-tuan? Dekat Mekah tidak? Dekat Mekah pada tahun tahun pertama bi'atsah lah. Aisyah masa tu baru tak hidup lagi, kecil, tak ada. Tapi dia riwayat hadis tu. Masa tengok anak Aisyah radhiyallahu anha, pelik betul tak? Kalau nak ikut macam tu memang pelik lah. Sebab tu ulama kata, balik pada awal tadi, ingat sahabat mana-mana pun meriwayatkan hadis ni diterima. Itu kaedah hadis. Tak kiralah dia berjumpa dengan Rasulullah, dengar hadis tu direct ataupun daripada sahabat yang lain, itu tidak dibincang. Sebab sahabat ni dia udul, dia panggil. Semua adil, semua diterima hadis-hadis mereka. Yang ada yang kena bincang ni tabi'in. Tabi'in. Kita ni.
Kita ni mutaakhirin boleh lah kata dia ni tak boleh pakai hadis lah, contoh lah. Tapi sahabat tak ada siapa boleh kata dia ni tak muda, dia ni tua, tak ada. Siapa-siapa jua sahabat dipanggil udul, kita terima sebab Allah Ta'ala yang terima mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Ta'ala sebut dalam Quran kepada sahabat. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang membenarkan kata-kata mereka. Rasulullah SAW pun membenarkan kata-kata mereka. Jadi tidak ada perbincangan kat situ. Seterusnya, Maimunah dia meninggal dunia, apa nama ni, Abdullah bin Abbas ni meninggal dunia pada tahun 68 Hijrah, ketika umur dia 71 tahun. Tua 68 Hijrah dia meninggal dunia. Seterusnya bincang berkaitan dengan Maimunah tadi ni, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkas aja, Maimunah ni Rasulullah kahwin dengannya pada tahun 7 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah Rasulullah SAW berkahwin dengan dia. Dia meninggal pada tahun 61 Hijrah. Radhiyallahu anha wa radhaha, isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin. Yang kedua, kita masuk pada perbincangan makna hadis ini. Iaitu yang pertama, Rasulullah SAW pernah mandi bersama isteri baginda Maimunah radhiyallahu anha. Mandi bersama isteri dalam menggunakan satu bekas yang dicedok bersama. Jadi seolah-olah tak kena dengan hadis yang tadi. Sebab tu ulama kata makruh saja, bukannya haram mandi dalam cebok yang sama ataupun bekas yang sama. Yang kedua, dia sebut dalam hadis tadi ada sebut perkataan jafnah. Tasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Jafnah ni kata ulama maksud dia besen ataupun tempayan yang disimpan bekas air, itulah. Yang seterusnya dia kata air itu tidak junub ataupun tidak bertukar keadaannya kepada junub ataupun kepada najis ataupun kepada mustakmal, yang mana jika seseorang itu mengambil menggunakan cebok ataupun menggunakan sesuatu, walaupun dia junub, dia mandi kat kolah tapi dia guna cebok, tak ada masalah. Tapi kalau dia pergi celup, dia pergi dalam tu celup, air tu boleh bertukar menjadi air yang mustakmal. Itu masalah dia. Seterusnya dia kata isteri dia tadi ni larak tanya kepada Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, aku mandi tadi ni dalam bekas tadi ni, dalam keadaan aku junub, bolehkah hang mandi? Jadi sebab tu kata ulama, hadis yang pertama tadi kita baca, hadis yang ke-6 yang belakang tadi ni, yang sebelum tadi ni, ada sebagian ulama kata hadis tu hadis mansukh, yang dah tak guna dah, tak dipakai dah hukum dia. Sebab kan dia kata sahabat-sahabat ketika inilah isteri baginda ni, dia kata macam bolehkah hang mandi dengan bekas ni? Tadi kan adakah hadis yang lain? Jadi kali ni Rasulullah SAW kata tak ada hadis, kira macam seolah-olahnya hadis yang dulu tu tidak terpakai. Yang dipakai adalah hadis ini, maksudnya tidak ada masalah mandi ataupun mengambil wuduk ke menggunakan bekas yang sama. Berbincangan tentang hukum dalam hadis ni, yang pertama adalah macam hadis yang sebelumnya tadi juga, sunat mandi suami dan isteri ataupun harus mandi suami dan isteri menggunakan air di dalam bekas yang sama. Bahkan terdapat hadis baginda SAW mandi bersama-sama. Tadi tu Maimunah dah habis mandi, Rasulullah habis mandi. Yang ni Rasulullah mandi bersama-sama dengan isteri dia. Itu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah bekas lah antara aku dan dia. Lalu dia mendahului aku. Rasulullah cepat ni pergi mandi. Lebih kurang ni itulah. Sehingga aku berkata, sampailah Aisyah kata, aku berkata, biarkan untuk aku ni, simpan sikit ni, aku nak habis ayak ni, aku nak mandi juga. Dia berkeli lagi bini dalam ayak. Itu dalam yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha hadis. Dan dia kata, dia berkata kedua-duanya dalam keadaan junub. Masa tu Rasulullah dengan Aisyah berkeadaan junub dalam tandas. Imam Bukhari dan Muslim, hadis kuat lah. Jadi tidak ada
lah pada itu. Kita macam pelik ya, dekat Asia ni mandi laki bini, dekat Arab ke, kat Morocco itu ustaz cerita. Ya Allah, depa siap apa? Memang apa nama ni, kalau isteri dia tak mandi sama dengan suami dia, jadi aib. Jadi tak elok. Jadi tak apa? Tak bagus, isteri ni tak bagus. Jadi sampai ke tahap macam itulah. Ada setengah-setengah tempat yang masih mengamalkan. Mesir tak dah, Mesir tak ada lagu tu. Tuan kahwin orang Mesir dah lama ini menyapa. Yang Morocco dia boleh cerita ni, Morocco. Pergi cari sana seorang balik. Seterusnya dia kata, dalam hadis sebelumnya Rasulullah SAW mencadangkan supaya mencedok air. Jadi dekat hadis ni pun dia mandi dalam keadaan yang mencedok air. Jika bercampur air mustakmal dengan air kolah, hukumnya sama seperti hukum najis terjatuh dalam air mutlak. Ni saya sebut tadi lah. Itu yang saya sebut tadi lah. Dan seterusnya dia kata hukum mandi atau berwuduk dengan bekas lelaki atau perempuan asing adalah makruh. Itulah kita ambil daripada hadis yang tadi ni. Jadi secara umumnya tuan-tuan, kalau boleh pisahkan antara tandas lelaki dan perempuan, itulah yang lebih afdal. Tapi kalau tak boleh, maka terpaksa ambil pada kolah yang ni kan krisis sayang tak boleh ya. Terpaksa ambil wuduk ataupun mandi janabah pada kolah yang sama ataupun bekas yang sama, maka itu hukumnya adalah makruh lah. Boleh sah wuduk yang diambil itu sah, walaupun perempuan ambil daripada bekas tu, kita pula lepas tu pergi ambil. Jangan mandi sama-sama sudah kan. Kalau suami isteri tak apa lah, kat rumah dan sebagainya. Ni kat situ pakai duk pergi wuduk sama-sama bersama kita boleh. Saya kata boleh. Pakai ambil wuduk sama-sama tang tu. Jenuh. Saya tak pernah habaq lagu tu. Yang saya kata adalah hukum dia adalah makruh. Dan Islam menganjurkan bahawasanya kita pisahkan antara tempat laki dan tempat perempuan. Orang perempuan, laki tak nampak perempuan ambil wuduk pun ni tertutup. Dia pun asing. Dan afdalnya perempuan ni dia ambil wuduk kat rumah lah. Seboleh-boleh pun sama. Afdalnya ambil wuduk dekat rumah. Cerita dalam kitab Hidayatul Salikin contohnya, SAW dia akan berwuduk di rumah dahulu. Berwuduk di rumah, solat sunat mutlak di rumah, baru mai ke surau, baru mai ke masjid. Di masjid dia solat tahiyatul masjid. Jadi apa nama ni, tak ada masalah lah pada air di masjid dan di surau tu. Dia tidaklah berlaku ikhtilat, bercampurnya lelaki dan perempuan. Yang kadang-kadang dia jadi, yalah biasalah, kadang-kadang dekat surau masjid pun boleh jadi benda-benda kita tak kawal. Dia jadi gitu, mula-mula dia tegur, lepas tu lama-lama dia jadi kot lain. Dia tak jaga. Setengah-setengah apa nama ni, surau dan masjid pula dia tak jaga sangat tempat perempuan tu. Jadi nampak perempuan ambil wuduk ni boleh duk pergi tengok, ada pula duk pergi mengendap. Jadi masalah benda tu, memang masalah. Azan Okey, baik. Jadi tuan-tuan, kita pun dah habis dah hadis ni. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan dengan hadis yang seterusnya lah, insyaAllah. Wallahu alam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datang daripada kekurangan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.